Said Faizuddin Putra, Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalullah. Ampun Tuanku. Patut bagi pihak majlis menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku berangkat ke forum peranan belia dalam bernegara. Ampun Tuanku. Patut pohon ampuni limpah perkenan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku untuk patut meneruskan majlis. Ampun Tuanku. Yang berhormat Tuan Rozaini bin Rais, Exco Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis. Yang berbahagia Sahabiyus Samahah Dato' Arif Perkasa, Profesor Madya, Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Yang berusaha Sahibus Fadilah Tuan Haji Muhammad Nazim bin Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Yang berusaha Dr. Haji Hazman bin Hassan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis JAIPS. Yang berusaha Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Sirajuddin bin Abdul Sattal Al-Hafiz, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah dan Takmir Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, merangkap Imam Besar Negeri Perlis. Yang berusaha Brother Zamri Vinod bin Khalimutu, Ketua Pegawai Operasi One Central Malaysia Perlis, Saudara Anaki Zakwan bin Safir Zairi, Pengerusi Persatuan Belia Masjid Perlis, Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Negeri Arau Perlis, para belia, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ampun Tuanku, hadirin yang dimuliakan, Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kerana dengan limpah dan izinnya dapat bersama-sama kita hadir ke Majlis Forum Hari Malaysia yang bertajuk Peranan Belia dalam Bernegara pada malam ini. Semoga dengan keberangkatan Tuanku dapat menambahkan lagi keberkatan kita pada malam ini, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan hormatnya mempersilakan Saudara Anaki Zakwan bin Saiful Zairi, Pengerusi Persatuan Belia Masjid Perlis, sebagai moderator forum pada malam ini bersama-sama dua ahli panel yang begitu hebat, iaitu ahli panel pertama Ustaz Ahmad Sirajuddin dan ahli panel yang kedua iaitu Brother Zamri Vinod untuk mengupas tajuk forum pada malam ini. Dipersilakan moderator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Berdaulat Rakyat Berilmu Negeri Sejahtera Perlis Maju, menghadap Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Said Faizuddin Putra, Ibni Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Jamalullah, Raja Muda Perlis. Ampun Tuanku. Yang berhormat Exco Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, yang berbahagia Dr. Haji Hazman bin Hassan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Negeri Arau Perlis, tuan-tuan, puan-puan, para belia, sahabat-sahabat dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama hadir, diberi kesempatan, diberi kesihatan yang baik untuk sama-sama hadir dalam majlis ilmu yang julung-julung kalinya kita di pihak penganjur Persatuan Belia Masjid Perlis anjurkan forum yang
signifikan dengan tarikh pada hari ini, iaitu Hari Malaysia yang ke-57 pada 16 September. Jadi tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan dua orang panel yang cukup hebat pada malam ni. Di sebelah kanan saya, Ustaz Ahmad Sirajuddin bin Abdul Sattar Al-Hafiz, Imam Besar Negeri Perlis, dan beliau juga seorang penasihat, penasihat kepada Persatuan Belia Masjid di Negeri Perlis. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Ustaz okey ya. Yang di sebelah kiri saya ni, saya rasa tuan-tuan, perempuan semua kenal. Brother Zamri Vinoth, yang seorang lantang bersuara di lapangan, di media-media. Seorang tokoh perbandingan agama yang cukup tak asing lagi di Malaysia. Beliau seorang anak murid kepada Dr. Zakir Naik, seorang da'i dunia yang hebat. Jadi first kali saya nak bagi tahulah kat bro, kita tak cakap pasal poligami lah malam ni. Okey. Beliau ni baru nak kahwin. Poligami tu mungkin next episode lah. Mungkin kalau bro cakap sikit dia ada poligami tu sikit, kita kontrak habis kot. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya teruskan dengan perbincangan kita pada malam ni. Soalan yang pertama, pusingan kita ada dua pusingan. Soalan yang pertama dan soalan yang kedua ni, pusingan yang pertama lah, iaitu sebanyak 15 minit setiap seorang panel. Kita mulakan dengan pusingan yang pertama. Soalan yang pertama untuk Ustaz. Jadi Ustaz, apakah kalau kita tengok tajuk kita pada hari ini, apakah arti bernegara tu menurut perspektif Islam lah? Sebab mungkin tuan-tuan, bukan saja dalam kawasan masjid, kita ada live juga di sini. Mungkin Ustaz boleh terangkan dengan detail apa arti bernegara tu menurut Islam. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih moderator untuk forum Hari Malaysia pada malam ni, Saudara Anaqi Zakwan, rakan panel, dan mohon perkenan duli tuanku untuk patut memudahkan perbincangan forum pada malam ni. Di jemputan para jemaah, tuan-tuan, perempuan, muslimat dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya ucap tahniah lah kepada belia Masjid Perlis yang dapat menganjurkan program Forum Hari Malaysia pada malam ni. Dan untuk makluman para jemaah juga, belia Masjid Perlis ni yang pejabatnya berada di Masjid Negeri dan menguruskan program belia di Perlis ni juga. Baru ni alhamdulillah dapat anugerah Naib Johan dalam anugerah perdana beliau peringkat ni Perlis. Alhamdulillah. Jadi tahniahlah. Jadi atas kejayaan tu tak memalapkanlah untuk mereka meneruskan program seterusnya yang mungkin yang lebih besar lagi, mungkin tahun depan boleh dapat Johan. Cuma bila Johan tahun depan bagi ustaz pula yang ambil hadiah. Sebab baru ni fungsi nak bagi penasihat pula yang ambil hadiah. Kan? Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, Forum Hari Malaysia hari ni 16 September 2020, penubuhan Malaysia. Ustaz cakap bab sejarah kan? Cakap bab sejarah ni kan. Jadi kalau tahun 63 diisytiharkan bagaimana gabungan beberapa negeri menjadi satu negara,
Cadangan awal tu nak masukkan Brunei, tetapi Brunei tak dapat masuk last minute. Jadi kalau nak kira 2020 tolak 63 jadi berapa? 57 tahun. Kan? Jadi cantik sangatlah untuk kita nak bercakap pada malam ni tentang peranan beliau dalam bernegara. Jadi nak menimbulkan syukur dalam diri kita, tuan-tuan sekalian. Bagaimana kita kata dalam sejarah lah, sempat saya rujuk tadi yang sejarah yang dinukilkan dalam Kementerian Penerangan Malaysia tentang bagaimana sejarah Kesultanan Melayu Melaka yang bermula 1400 tahun Hijrah atau tahun Masihi. Kemudian 1511 Portugis masuk menjajah ataupun menjarah bumi Melaka. 1641 Belanda pula. 1824 boleh pula Belanda pakat dengan Inggeris. Belanda ambil Indonesia, Inggeris ambil tanah Melayu. Macam kita pada ketika tu tak ada harga, main beda aja. Yang kita lah ni duk sokong semangat Piala Dunia, yang Belanda lawan dengan Inggeris lawan apa semua, tu semua penjajah kita belaka. Kan, semua penjajah kita belaka. Bahkan ada negara seperti Portugis tu, kira macam ni lah, lambang negara pun ada salib lah. Kan, ada salib lah. Jadi cerita ni kira bukan resis kot no. Kan? Tak resis kot no, sebab depa tak ada dalam ni kan. Kan? Depa tak ada dalam ni. Jadi nak cerita tuan-tuan sekalian tentang bila kita kenal sejarah ni, munculnya pejuang-pejuang yang nak membebaskan daripada penjajahan ni, keluar nama seperti Dul Said, Tok Janggut, Datuk Bahaman, Datuk Maharaja Lela, rentak di Sarawak sana tu, keluar nama-nama ni. Kan? Sebab terasa bila kita dijajah. Kan? Terasa. Walaupun masa tu ada kuasa raja, ada kuasa sultan, tetapi masa tu kita tak ada kuasa sebab yang menguruskan pentadbiran adalah Inggeris. 1941 Jepun pula. Kan Ustaz cakap ni nasib baik Dr. Hazman duk hangguk tu, maksudnya fakta betul lah. Sebab Dr. Hazman dia PhD sejarah. Kan? Jadi seriau juga, takut dia buat geleng macam tu, orang seriau juga kan. Kalau geleng Tizamri Vinod tak apa, geleng macam tu betul. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sehinggalah kita dapat membebaskan diri daripada penjajahan tahun 1957, barulah kita bernegara pada ketika tu. Bila kita bernegara, sebenarnya dalam Islam ni, ulama dahulu dah ada negara Islam dah pun. Negara Islam yang pertama muncul apabila Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dah. Model negara Islam ni dah ada di bumi Madinah. Sistem khalifah selepas zaman Nabi. Kan Pak Khalifah. Khalifah yang kelima adalah Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi SAW. Lepas tu Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Osmaniyah. Sampailah runtuhnya kerajaan khalifah ni, ada negara-negara Islam yang hidup secara berasingan. Model ni dah ada. Kan? Selepas Perang Dunia Pertama, ulama dah mula bincang dah. Mula mai daripada Mesir melalui Ikhwanul Muslimin. Dah mula bincang dah tentang bagaimana kita nak kuatkan pemerintahan Islam, bagaimana kita nak masuk dalam kuasa politik sehingga kan Ikhwan Muslimin diharamkan di Mesir. Kita dah mula bercakap dah. Kan? Sebab tu perjuangan kita kata pada awal 1997 tu, tahun 60-an, 70-an dah masuk dah, kita kata mula menyerap Ikhwan Muslimin, masuk dalam UMNO, Ikhwan Muslimin masuk dalam PAH. Kan? Dah mula dah pemahaman politik dah mula masuk dengan pemikiran Islam. Kan? Jadi model tu dah ada. Tetapi nak cerita di sini ialah bila kita cakap tentang bernegara, kita bercakap tentang bagaimana pemimpin dan ada rakyat. Sebab tu tak boleh lari daripada perbincangan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah,
taatlah kamu kepada Rasul dan pemegang urusan kepimpinan dalam kalangan kamu. Ayat itu bagaimana merujuk tentang bagaimana sistem bernegara ini ada pemimpin, dan keistimewaan kita di Malaysia dan kebanyakan negeri termasuklah negeri Perlis yang kita sayang ni, ada kuasa beraja, ada kuasa sultan sebagai negeri yang lain, ada yang di-Pertuan negeri. Kan bagaimana kuasa raja, ada kuasa politik, bagaimana bekerjasama memajukan negeri. Dan seterusnya, peringkat negara, kita ada yang di-Pertuan Agong, kita ada yang amat berhormat Perdana Menteri. Ini keistimewaan supaya pemimpin kita yang berada di atas, dia tidak ada kuasa veto sepenuhnya. Kan? Kalau semua umat Islam tahu kata kuasa boleh naik melalui kuasa politik, sebab apa kita tak guna nama Islam kita untuk bersatu, dapat mewujudkan suasana politik, dan kita dapat negara Islam dan negeri Islam. Kan? Bagaimana pengaruh? Dan saya nak bawa contoh dalam Al-Quran, yang Al-Quran telah membincangkan tentang sistem bernegara. Berapa minit dah? Tak apa, moderator tak dan tengok jam berapa minit, saya boleh lajak lagi. Okey, sebenarnya dalam bab kepimpinan ni, ulama akan ambil contoh, bincanglah dari sudut siasah politik yang macam mana pun. Saya alhamdulillah belajar juga siasah syar'iyah semasa belajar di Universiti Islam Madinah dulu. Jadi adalah sedikit asas dalam bab politik Islam ni. Kan, bila bercakap tentang kepimpinan, biasanya ulama akan bawa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Kan, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahaduhum." Apabila 3 orang keluar pergi bermusafir, maka hendaklah lantik salah seorang dari 3 orang itu sebagai ketua. Kalaulah Nabi sebut dalam suasana pergi bermusafir kena lantik ketua, apatah lagi kita hidup dalam suasana kampung, suasana bandar, suasana negeri, mesti kena ada ketua yang menguruskan orang bawah, yang ada sistem yang Tuhan sebut wa amruhum syura bainahum. Dan urusan, Allah puji golongan umat Islam yang mana urusan mereka laksanakan secara syura, bermesyuarat. Kan, ini sistem dalam Islam. Kan, dan dalam Al-Quran juga ada banyak ayat lah, saya tak sempat nak sebut semua di sini. Contoh, dalam ayat 126 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana billahi wal yaumil akhir." Wa iz qala Ibrahim, Tuhan katakan Nabi Muhammad, ingatlah bagaimana kisah Nabi Ibrahim pernah berdoa. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Tuhanku, jadikan negeri ini, iaitu negeri Mekah, yang mana dalam Al-Quran menggunakan perkataan al-balad, merujuk kepada negeri. Tetapi orang Arab sekarang ni, perkataan al-balad ni, bila dia sebut baladiyah, maksudnya bandaran. Kan, kalau kita pergi kat Mekah tu, bila kita buat umrah, kadang ada orang duk jual tepi jalan yang tak ada permit tu, kan. Bila bandaran mai, dia berkata baladiyah, roh tu lari ya, kan. Bila sebut baladiyah tu maksud bandaran mai, lari. Roh tu kira lari ya, kan, bukan keluar roh tak. Keluar roh tu kira mati ya, kan. Roh ni maksudnya jom lari. Macam itulah baladiyah tu maksudnya bandaran. Tetapi dalam ayat ini bagaimana Allah menghikayatkan Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan kurniakan rezeki kepada ahli Mekah ini ataupun penduduk Mekah ini daripada buah-buahan. Tuan-tuan, Mekah yang kawasannya yang tandus, tanam pokok tak hidup, Mekah ni kawasan berbatu. Kan, keliling Masjidil Haram tu ataupun sekitar Mekah, nak tanam apa pasir, nak tanam apa
bukit yang berbatu tak hidup. Tetapi berkat doa Nabi Ibrahim ni, semua buah seluruh pelosok dunia kita pergi cari kat Mekah ya. Kalau kita pergi dekat pasar dia, kita boleh tengok buah yang buah apa? Yang orang buat Sarawak sedap tu. Labu. Mesti pernah beli kan. Buah labu dia punya besar dari bawah ni, tu dia tinggi ni. Besar sungguh. Padahal bukan tanam dekat Mekah pun. Numai daripada sungai Nil tu. Kan? Buah apa lagi? Kan, macam-macam buah lah. Kan, kira buah limau, buah delima. Buah delima tu mai daripada nu, daripada Yugoslavia nu, mai daripada negara, daripada Spanyol, kata tempat. Punya saiz, punya besar. Kan, berkat doa Nabi Ibrahim. Tetapi ayat ini juga memberi pengajaran kepada kita bagaimana doa dia, man amana billahi wal yawmil akhir, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Qala wa man kafara, dan Nabi Ibrahim kata, wa man kafara, siapa yang kufur nikmat, termasuklah negeri kita pun, orang yang hasil rezeki dia melimpah ruah, kalau dia tak syukur nikmat tu, Tuhan kata apa? Fa umatti'uhu qalilan, hak banyak tu Tuhan akan kurangkan. Summa attaruhu ila azabinar, akhirat nanti Tuhan akan campak masuk dalam azab api neraka. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat yang kedua yang menarik juga untuk saya sebut pada malam ni ialah bagaimana Tuhan cerita tentang negeri Sabak. Negeri Sabak. Sabak ni berada di satu tempat dekat Yaman. Kan? Dan ada restoran nasi Arab. Dekat mana? Dekat Cyberjaya apa? Restoran Sabak. Kan? Sabak tu ambil nama kerajaan ni lah. Tuhan sebut apa? Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani ayyamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tuhan kata laqad kana li saba'in, dahulu Tuhan kata Sabak ini fi maskanihim ayah, bagaimana penduduk atau tempat dia menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hebat Sabak ni. Kita pernah dengar sejarah Sabak, bagaimana pemerintah dia adalah Ratu Balqis. Cerita Israiliyat, Ratu Balqis yang kata hak cerita dengan Nabi Sulaiman tu, sebab tu cerita Nabi Sulaiman termasuk cerita Sabak ni. Kan? Tuhan kata apa? Jannatani ayyamini wa shimal, punya subuk Sabak ni, kebun-kebun dia kanan kiri, kebun belakang. Tuhan kata kulu min rizqi rabbikum, makanlah daripada rezeki Tuhan kamu, washkurulah, bersyukurlah kamu kepada Tuhan. Lalu Tuhan sebut penghujung ayat ni, Tuhan kata baldatun thayyibah, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan Tuhan Maha Pengampun. Okay. Nak ambil contoh macam inilah kita, negeri yang subuk, tanam harum manis kat mana hidup belaka. Tetapi mana-mana pengusaha harum manis yang hasil dia layak untuk bayar zakat kepada ma'iz, tak bayar, tak peliklah Tuhan tarik balik rezeki itu. Tuhan tarik balik rezeki itu. Jadi Tuhan sebut pada ayat ni baldatun thayyibah, kita berada negeri yang baik ni, kita akan dapat Tuhan yang Maha Pengampun. Allahu Akbar. Jadi nak cerita bagaimana peranan bernegara, nak cerita bernegara tu memang Al-Quran dah cerita. Maksudnya konsep negara ni dah ada dalam Al-Quran, dan model secara praktikalnya ialah negara Madinah, ialah negara Islam yang pertama. Itu model yang pertama yang menjadi contoh kepada umat Islam yang hidup selepas itu untuk mencontohi cara bernegara mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz atas kupasan yang cukup detail. Nampaknya Ustaz seorang yang hebat dalam sejarah, Ustaz. Masya Allah. Jadi apa yang kita dapat tengok daripada, apa yang kita dapat dengar daripada Ustaz punya Ustaz punya perkongsian tu, Islam ni satu agama yang lengkap.
sepanjang zaman itu relevan, ya, dari segi siasah, dari segi politik dia, aktiviti seharian, kebersihan, malah sampai ke nak dalam bahasa Parlimen nak tidur pun dia ada panduan dia, ya. Jadi tak dinafikanlah memang Islam itu agama yang benar dan agama yang relevan sepanjang zaman sehinggalah kiamat. Ampun tuanku, kita teruskan ke panel yang kedua yang saya tengok kaki dia duk tergedik-gedik ni, mungkin dia teringin nak cakap dari tadi lagi. Okey, soalan yang kedua untuk soalan yang pertama untuk Brother Zamri kita. Pada pendapat bro sendirilah. Okey. Adakah kita ni di Malaysia, dalam konteks Malaysia dan belia, sesuai menjadi negara bangsa atau bangsa yang bernegara? Jadi mungkin soalan ni agak panas sikit. Silakan. Panaskan lagi bro. Okey, silakan. Lawak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, izinkan Patik untuk sembang santai sebentar tuanku. InsyaAllah. Soalan cukup menarik daripada saudara moderator, sahabat saya, saudara, saya selalu panggil dia Anaki. Tidak, YB. Okey, dan tidak lupa juga kepada Ustaz Sirajuddin yang merupakan imam besar Negeri Perlis dan juga panel pertama. Soalan yang bagus. Sekarang ni persoalan dia sama ada kita nak jadi negara bangsa ataupun kita nak jadi bangsa yang bernegara. Untuk kita nak faham perkara ni, kita kena faham dulu apa dia sebenarnya negara bangsa tu. Ataupun dalam bahasa orang putih dia panggil nation state. Okey. Contoh yang saya boleh bagi, kalau kita nak tengok nation state ni antaranya Portugal, antaranya Jepun. Jepun ni walaupun kita lihat mereka ada bangsa Jepun, tapi dia ada etnik-etnik kecil di Jepun. Dan contoh yang paling dekat dengan kita adalah Indonesia. Indonesia adalah contoh terbaik kepada negara bangsa. Dan saya akan bagi tahu juga apa pro kepada negara bangsa dalam konteks Malaysia dan juga apa kontra negara bangsa dalam konteks Malaysia. Kalau kita lihat di Malaysia, pernah diperkenalkan dasar bangsa Malaysia itu sendiri di Malaysia pada tahun 1992. Diperkenalkan oleh Tun M ataupun Tun Mahathir di Malaysia, dan ada dapat sedikit tentangan, especially daripada Menteri Besar Johor pada ketika itu, yang mana dia kata konsep bangsa Malaysia itu dia bertentangan dengan Constitution ataupun bertentangan dengan perlembagaan Malaysia itu sendiri. Sekarang persoalan dia begini, bila kita nak jadikan negara Malaysia ini sebagai bangsa Malaysia, dia ada problem sebab perkara ini juga pernah diutarakan oleh Lee Kuan Yew sendiri pada awal tahun 1960-an, di mana dia nak memperkenalkan Malaysia kepada pakcik-pakcik mungkin masih ingat lagi, saya tak ada masa tu. Kan dia pernah kenalkan Malaysia. Apa yang akan berlaku dengan bangsa bila kalau diperkenalkan bangsa Malaysia ini? Yang pertama sekali, dia tidak ada lagi konsep ada bangsa India, ada bangsa Cina, ada bangsa Kadazan, ada bangsa Iban ataupun bangsa Melayu itu sendiri. Semua kena convert diri mereka masing-masing, dia kena jadi satu bangsa kepada negara itu, so dia akan jadi bangsa Malaysia. Seperti mana di Indonesia. So dia jadi bangsa Indonesia. Sebab tu kalau kita lihat, di Indonesia ada tak orang India? Ada. Tapi dia boleh tak pakai nama India? Tak boleh. Di Indonesia, walaupun seorang India tu dia lebih hitam daripada saya, dia still tak boleh juga guna nama India dia. Dia mesti guna nama Indonesia. So apa yang akan berlaku? Rakyat Malaysia yang berbilang bangsa ini, mereka akan hilang identiti bangsa mereka sendiri. So orang India, persoalan saya kepada orang India, orang Cina, Kadazan, Iban dan lain-lain, apakah mereka sanggup untuk mengorbankan identiti bangsa mereka jika mereka ingin menubuhkan satu negara bangsa? Itu persoalan kepada yang bukan Melayu. Bukan hanya dari sudut identiti, termasuk juga bahasa mereka. So kalau kita nak buat negara bangsa, sekolah vernacular wajib dihapuskan. Tak boleh.
So dia mesti kena ada satu sahaja bahasa aliran utama. So kalau bahasa Melayu adalah aliran utama ataupun bahasa Malaysia, so semua orang di sekolah dan sebagainya wajib menggunakan hanya bahasa Malaysia sahaja. Seperti mana yang kita lihat di Indonesia, malah juga seperti mana yang kita boleh lihat di Thailand sendiri. Okay. Itu bagi kaum-kaum selain daripada Melayu. Sekarang ni bagi kaum Bumi Putra pula. Kalau kita nak buat bangsa Malaysia, dia ada problem. Adakah orang-orang Bumi Putra? Okey, bila kita sebut Bumi Putra, dia bukan hanya orang Melayu. Bumi Putra termasuk juga orang pribumi Sabah, termasuk juga orang pribumi Sarawak, Iban, Kadazan dan sebagainya, termasuk juga orang-orang Portugis. Kalau kita pergi Melaka, kita boleh jumpa ada Portugis settlement. Termasuk orang Portugis dan juga orang Siam. Semua termasuk dalam Bumi Putra. Sekarang kalau nak buat negara bangsa, bangsa dah tak ada, so status keistimewaan Bumi Putra itu sudah tak ada nilai. So itu perkara yang sebenarnya dibangkitkan oleh Menteri Besar Johor ketika itu, Othman Ghani. Pada ketika itu, dia bangkitkan perkara itu dan dia kata konsep ini dia bertentangan dengan Constitution itu sendiri. Bukan itu saja, sekarang mungkin bangsa-bangsa lain dia akan setuju sebab dia tak hilang keistimewaan. Tetapi apakah mereka bersedia untuk hilangkan identiti mereka itu? Sebagai seorang India, so nama India dah tak boleh pakai, bahasa Tamil dah tak boleh pakai, apa lagi? Even pemakaian dan sebagainya, semua mereka hanya kena ikut dari sudut bangsa Malaysia itu sendiri. So itu masalah yang kita akan hadapi. Dan saya lihat dalam konteks itu, kalau kita lihat dalam konteks Malaysia, satu penyelesaian kepada masalah ini, jika kita gunakan konsep bangsa yang bernegara. Masing-masing orang India, dia kalau nak kekalkan identiti dia, boleh tak? Kekalkan. Nak cakap bahasa Tamil, boleh tak? Cakap. Nak makan makanan Tamil, nak pakai pakaian Tamil, nak meraihkan perayaan Tamil dan sebagainya, tak ada masalah. Termasuk juga orang Cina, Kadazan, Iban. Sebab kepelbagaian ini juga merupakan satu anugerah kepada Malaysia itu sendiri. Kalau kita lihat, Malaysia di antara negara yang mana kita akan dapati adanya pelbagai bangsa dan juga semua bangsa ini masih lagi mengamalkan budaya mereka itu dan kita tidak pun bergaduh disebabkan budaya tersebut. Hatta kalau kita lihat Islam sendiri pun, Islam mengiktiraf budaya selagi mana budaya itu tidak bercanggah dengan syariat. Ketika zaman Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi, dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Dan Rasulullah SAW tidak mengubah dia menjadi orang Arab. Dan para sahabat radhiyallahu anhu, ketika mereka menyebarkan agama Islam ke negara India, ke negara Cina dan sebagainya, mereka tidak mengubah orang India menjadi orang Arab. Pemakaian orang India yang Islam di negara India sendiri pun kita nampak mereka masih lagi memakai pakaian mereka sendiri, kurta dan sebagainya. Kalau di India Utara mereka masih lagi gunakan bahasa Urdu. Malah kita tahu banyak kitab-kitab agama sendiri dinukilkan di dalam bahasa Urdu. Sehingga ke hari ini yang menjadi rujukan. So, Islam sendiri dia tidak menghalang orang daripada mengekalkan identiti bangsanya. So, saya nampak satu penyelesaian terbaik yang ada di Malaysia, bangsa India, bangsa Kadazan, Iban, Cina dan sebagainya, mereka boleh kekalkan identiti mereka, tetapi masih ada kesedaran bernegara itu. Kepentingan negara itu menjadi lebih utama daripada kepentingan bangsa itu sendiri. Nak cakap Tamil? Boleh. Tapi keutamaan nak bagi kepada mana? Kepada bahasa Malaysia. Sebab kita kena ingat, walaupun kita bangsa India, tetapi kita adalah warga negara Malaysia, bukan warga negara India. Nak jadi orang Cina, nak kekalkan nama Cina, tak ada masalah. Hatta kalau masuk Islam pun, nak kekalkan nama Cina, boleh, tak ada masalah. Nak amalkan budaya Cina yang tidak bertentangan dengan Islam, tak ada masalah, boleh. Tetapi nak guna bahasa Cina, boleh. Tetapi dia kena utamakan bahasa kebangsaan itu melebihi daripada bahasa bangsa dia. Jadi identiti bangsa dia perlu menjadi secondary dan identiti negara itu perlu menjadi primary.
InsyaAllah saya rasa sedikit kupasan itu dapat memberi sedikit pencerahan kepada kita tentang negara bangsa dan juga menjadi bangsa yang bernegara, insyaAllah. Terima kasih Brother Zamri atas kupasan yang begitu panas ya topik tu. Setahun dua ni dia begitu panas lah sikit topik tu. Jadi sebab itulah kita memilih soalan-soalan yang kena dengan panel kita. Alhamdulillah kita telah tamat pusingan yang pertama, ampun tuanku. Kalau kita tengok negara Malaysia ni sebuah negara multiracial lah. Sebuah negara yang banyak bangsa, pelbagai bangsa. Tetapi Malaysia, satu keistimewaan dia yang hebat, kita boleh hidup harmoni. Kadang kalau kita tengok dekat negara-negara maju di barat ke semua, ada bangsa yang ditindas, racism apa semua tu. Jadi Malaysia ni satu negara yang hebat, yang ada satu identiti masyarakat yang hidup harmoni. Tak ada lagi lah pecah belah apa semua. Ada tu ada tapi sikit lah, kita kata majoriti. Pelancong pun dari luar negara semua main Malaysia, antara faktor kedatangan pelancong apa semua sebab nak tengok budaya yang ada di Malaysia, budaya yang pelbagai. Kita tengok seorang panel kita, seorang India, dua orang lagi Melayu. Tak apa lah, kita tak ada masalah. Bro ni seorang yang hebat. Tetapi apa pun di Malaysia, kita sebuah negara yang harmoni. Jadi saya sebelum kita teruskan ke pusingan kedua, saya nak menegaskanlah kepada muslimin dan muslimat, kepada yang berada di secara atas talian, yang menonton secara live, kita kekalkan negara kita sebagai negara yang identitinya tu harmoni, kehidupan secara berharmoni, bersatu padu antara kaum, tak ada sebarang perbalahan, kutuk sana kutuk sini. Jadi tanpa buang masa lagi, kita teruskan ke pusingan yang kedua. Sebenarnya tadi Bro Zamri dia berhenti awal, dia ada 7 minit lagi. Mungkin dia nak habis dekat pusingan kedua kot. So kita tak makan lah sekian. Okey, kita teruskan ke pusingan yang kedua. Soalan untuk Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimanakah beliau itu dianggap sebagai aspirasi kepada sebuah negara? Aspirasi ini sebagai pemangkin lah, pemimpin pada masa akan datang. Mungkin Ustaz boleh kupaskan secara detail berkenaan dengan kenapa kita panggil beliau ni sebagai aspirasi, tonggak kepada sebuah negara tu. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih saudara Naki. Ni nak detail kan, nak ringkas? Detail ni 2 jam ni. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila kita cakap tentang beliau, peranan beliau dalam masyarakat, sebenarnya perlu ada sokongan orang dewasa untuk beri laluan kepada beliau. Saya kadang terkilan juga anak-anak muda yang baru belajar tahfiz, habis tahfiz, balik cuti, saya hantar ke masjid-masjid untuk dijadi sebagai imam litar, untuk kita biasakan dengan masjid. Ada masjid tak terima. Tak terima. Dia kata, Ustaz, dengan rambut panjang, dia kata, lepas tu dah lah, lepas semayang tak bersalam dengan orang. Daklah kita hak dewasa lah kena bagi ruang, kita dewasa lah yang memulakan salam. Kadang bila ada sentimen orang dewasa terhadap anak muda, padahal anak muda inilah yang bakal memimpin kita. Tengok kadang-kadang kita ambil contoh lah bahagian politik kita kan, kadang macam tidak ada kepercayaan kepada anak muda kita untuk mengemudi politik kan, seakan-akan setengah orang pertaruhkan jawatan selagi nyawa tak dicabut tu kan, seakan-akan macam itulah. Jadi bila kita cakap peranan beliau dalam bernegara, dan beliau itu pun kena memain peranan lah. Kadang kita kena tahu juga, kadang orang tetua tak bagi peluang kat kita tu sebab kita juga ni balik ke orang muda pula.
Tak sah nak mengata orang tu tua. Dia mengata ke beliau pula. Kan? Kadang cara beliau sendiri, cara berjalan tengok wala tamshi fil ardi maraha. Tuhan kata jangan jalan dekat muka bumi ni nampak macam belagak. Orang tu tua kadang dia tengok budak ni budak ni nak boleh kat aku. Kan? Nak boleh kat aku budak ni. Kan? Dari jauh orang tu tua buat penilaian tu dah. Apatah lagi apabila cakap apa semua. Jadi di sini saya nak cerita secara ringkaslah tentang apa yang Al-Quran sebut. Kita yang ada anak, kita yang ada cucu yang sekarang ni mungkin peringkat kanak-kanak akan jadi remaja, jadi belia apa semua ni, Tuhan sebut dalam surah An-Nisa. Tuhan kata wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Tuhan kata wal yakhshal ladzi, hendaklah kamu takut apabila kamu meninggalkan generasi selepas kamu dhi'afa, zurriyatan dhi'afa, zuriat yang lemah. Maksudnya kita akan meninggalkan dunia ni, kita semua akan pergi alam barzakh, alam akhirat seterusnya. Kita akan meninggalkan zuriat kita, kita akan meninggalkan pelapis untuk kita. Tuhan kata takutlah kamu apabila kamu meninggalkan zuriat selepas kamu ni, zuriat yang lemah. Maksudnya Tuhan sebut ini kepada orang dewasa. Bagaimana kita memberi pendidikan kepada anak kita? Ni kadang-kadang hak main masjid semua hak lapis tu anak kita tak bawa. Macam mana kita nak bentuk anak kita ni yang jiwa sayang kepada masjid kecuali kita yang memulakan? Kan ustaz COVID-19 ustaz, kan lama dah kita bagi pelepasan untuk bawa anak-anak ni. Kan yang penting pakai pelitup muka, bawa sejadah masing-masing, buat penjarakan apa semua. Okey. Kan tapi kena cek suhu dululah. Kan lagi suhu 37.5 ke atas tak boleh ya. Kan. Kita lah yang membentuk generasi. Sebab tu Tuhan kata takutlah kamu. Sebab negara ataupun dunia ini akan rosak apabila kita meninggalkan pelapis yang boleh merosakkan. Ini amaran Tuhan kepada kita. Sebab tu Tuhan kata falyattaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu bercakap menggunakan perkataan yang tepat. Nak didik anak ni, didik dengan perkataan yang tepat. Kan? Kemudian apa lagi yang Ustaz nak sebut kepada beliau? Yang pertama ialah beliau ni sebagaimana dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, Nabi kata sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Nabi kata 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala akhirat nanti, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan Nabi sebut. Pemimpin yang adil, lepas tu lelaki atau perempuan yang jantung hati dia terikat dengan masjid. Dan Nabi juga sebut wasyabbun nasya'a fi ibadatillah, muda-mudi, belia wanis yang membesar dalam keadaan pengabdian kepada Allah. Siapa yang nak didik? Kita lah. Dan para remaja kita, belia-belia kita yang cerdik pandai dah, tak boleh nak fikir lagi ke hak mana taat, hak mana derhaka, hak mana syurga, hak mana neraka, hak mana dosa, hak mana pahala. Jadi yang pertama kena taat kepada Allah dan Rasul. Sebab tu dalam Al-Quran Tuhan memuji dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Tuhan berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tuhan kata nahnu naqussu 'alaika, kami nak cerita kepada kau wahai Muhammad, naba'ahum, cerita tentang mereka, tentang ashabul kahfi bil haqq, yang benarnya. Sebab apa? Sebab cerita ashabul kahfi ni banyak versi. Ada versi Israiliyatnya. Kan? Hak ni bil haqq, yang hak betulnya Tuhan kata.
Lalu Tuhan kata, innahum fityatun amanu. Mereka ashabul kahfi ni adalah pemuda yang beriman kepada Allah. Wazidnahum huda, dan kami tambah kepada mereka petunjuk daripada kami. Jadi Tuhan nak sebut kat sini, Tuhan puji golongan ni. Golongan yang beriman kepada Tuhan, yang menjaga akidah, yang melarikan diri daripada pemimpin pada ketika tu yang nak suruh mereka kufur, nak suruh mereka bersyirik, berlari masuk dalam gua nak selamatkan akidah. Tuhan puji golongan ni. Jadi peranan beliau yang pertama, nak bentuk, nak bawa masyarakat supaya yang lebih baik. Sebab inilah kita kata pemuda menjadi tonggak kepada bangsa, pemudi tiang kepada bangsa. Jadi perlu kepada mentaati Allah dan Rasul. Yang kedua, pemuda-pemudi kita kena tahu siapa ikon kita. Ramai jadi confused. Kan, bila umur kita membesar, mula dah masa tu dah cakap garuk dah. Ayah, orang suruh garuk. Nak balik tu kalau hak lelaki tu. Kan, kalau hak perempuan, cara perempuan lah. Kalau hak lelaki tu suruh besar. Ayah, kan suruh jadi suruh garut. Kan, tu kira mula dah tu. Kan, pada ketika tu dia dah ada dah ikon dia. Kalau ayah dia orang yang sempurna, ayah seorang yang hebat, ayah dia adalah model untuk dia. Kan, kalau ayah dia pun dia tahu, ayah aku bukan boleh ni sangat pun. Kan, duk bergaduh dengan mak aku semacam. Kan, ayah dia tak jadi model untuk dia. Pada ketika tu, kalau bola, siapa model, siapa ikon dia. Hak ni artis siapa ikon, dikeliru. Yang sepatutnya dia mencontohi Rasulullah SAW sebagai ikon, sebagai model untuk dia ikuti, dia dah keliru dah. Sebab itulah para remaja kita, para belia dan belia wanis, jangan keliru dalam kita memilih siapa ikon kita. Yang ketiga, kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Sebab dalam Al-Quran Tuhan sebut, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ini cerita pasal Nabi Musa. Kan, yang mana anak perempuan dua orang dia dikatakan, ayah dia pun ni dikatakan nabi lah. Kan, so perempuan dia katakan ayah dia, ayah, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Nak ambil Musa ni, kan, Nabi Musa ni jadi untuk kita upah dia. Jadi sebaik-baik untuk kamu ambil, kamu jadikan sebagai pekerja kamu, kena ada dua sifat ni. Yang pertama al-qawi, ada kekuatan. Dan yang kedua al-amin, dan amanah. Jadi beliau kita ni peringkat umur yang ada kekuatan. Cuma kekuatan tak padan dengan kekuatan fizikal. Kena ada kekuatan dari sudut spiritual, kekuatan dari sudut ilmu. Sebagaimana kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Imam Syafi'i kata, siapa yang nak berjaya dunia, kena ada ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan siapa yang nak berjaya akhirat pun kena ada ilmu. Ramai orang yang pergi ke akhirat, Tuhan kata faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalan mereka bagaikan debu berterbangan. Nak beramalan tak belajar, tak tahu hak mana sunnah, hak mana Nabi buat, ikhlas tu macam mana cara nak ikhlas, tak belajar. Pergi ke akhirat semua jadi debu berterbangan. Allahu Akbar. Jadi kena ada ilmu. Jadi Imam Syafi'i kata, nak akhirat kena ada ilmu. Wa man aradahuma, dan sesiapa yang nak dunia, akhirat pun nak juga, fa'alaihi bil ilm, mesti kena dengan ilmu. Jadi para belia wanis kita, dan inilah peranan mereka dalam bernegara. Sebab negara ni depa adalah harapan. Depa lah adalah harapan. Dan kita tengok banyak perjawatan sekarang ni, banyak orang muda dah dilantik dah pun. Kan, baru ni kita kata menteri belia. Kan, kira umur apa baru ni? Mantan bukan. Kan, mantan. Umur 26, maksudnya dah ada kepercayaan untuk umur 26 dah mengemudi kerajaan
dalam kita kata portfolio negara, bukan kata negeri. Kan? Maksudnya ada orang yang layak untuk memegang jawatan tersebut. Jadi ini sebahagian yang saya sebut. Maksudnya kalau nak detail tu panjang lagi lah. Rasa pelik pula tak ada bunyi syarat nak azan ke? Rasa macam habis modal dia bercakap. Kan, tapi tak bagi isyarat untuk azan lagi. Kan, jadi usaha-usaha sekadar itu sahaja. Jadi boleh teruskan. Baik, terima kasih Ustaz atas perkongsian soalan tersebut. Kita azan dulu. Sudah. Lepas lama dah. Teruskan. Okey, tak apa, kita teruskan. Ampun tuanku. Demikian tadi soalan terakhir bagi Ustaz. Tapi bro ada satu lagi soalan, tak habis lagi. Jadi kita tengok beliau yang kita cakap sebentar tadi, saya tertarik dengan ungkapan ikon yang Ustaz kata. Jadi beliau ni dia mencari ikon ataupun bahasa sekarang influencer lah. Saya pun tak apa tahu sangat influencer ni. Ikon yang mana yang famous. Ya, dia tak kira berkualiti atau tak berkualiti, yang penting famous. Yang tu yang saya dapat tengok lah. Saya ni style orang tua-tua sikit, so tak over tahu sangat lah. Jadi beliau ni, apa yang influencer tu buat, beliau tu ikut. Perkara-perkara yang merapu apa semua tu, yang berfaedah tu, okey. Tetapi kalau kita tengok di media sosial apa semua, ada beliau yang sanggup menggadaikan maruah lah kita kata, untuk menjadi famous. Jadi ini satu isu yang sangat serius lah. Jadi apa yang kita cuba nak bendung perkara ni daripada terus menular dalam kalangan masyarakat, melalui sebagai contoh kita di persatuan, kita kalau buat program, dia tak terlalu Islamik sangat. Kadang kita buat macam main game dekat kawasan masjid. Jadi dari situ, dari main game di kawasan masjid tu, beliau ataupun kanak-kanak peserta dia akan ada satu memori yang indah di masjid. Dia tak kira apa pengisian dia, yang penting dia ada memori yang baik di masjid. Bukan dia main, dia kena marah, dia kena duduk belakang. Jadi alhamdulillah di negara Perlis ni, kanak-kanak pun boleh duduk satu saf yang di hadapan. Kita ada, saya tak mau kata lah, tapi saya ada pergi lah masjid-masjid di sana tu. Dia ada kawasan tu khas untuk kanak-kanak, belakang dekat tempat parkingnya. Jadi ni perkara ni serius lah. Macam mana beliau tu nak ada satu memori yang baik dengan masjid, dengan jemaah. Kita sebagai yang sedar, kita seseorang individu yang sedar, kita perlulah tengok perkara ni, tengok dan ambil action lah benda ni. Kita tak boleh biarkan. Kalau biarkan, dia akan terjerumus ke macam ikon tadi lah saya cakap tu. Kita sebagai masjid sebagai ikon, kita sebagai beliau sebagai ikon. Jadi kita tunjukkan apa kelebihan kita, dan kita tunjukkan indahnya main masjid, indahnya ada di suasana masjid. Kadang beliau ni dia ingat masjid ni tempat, okey, semua orang pergi sembahyang, dengar khutbah, lena. Jadi tu satu tanggapan yang silap lah. Sebab tu kita sentiasa cuba untuk merintis kemungkinan. Kita cuba untuk buat sesuatu yang baharu, yang mana tak langgar syariat. Okey, kita teruskan soalan yang terakhir. Ampun tuanku, untuk Brother Zamri, kita tanya soalan dia. Kita semua tahu, okey? Kita semua tahu kita sebuah negara yang merdeka. Dah 63 tahun kita merdeka. Dan kita generasi pasca kemerdekaan. Kebanyakan daripada kita, beliau bro pun pasca kemerdekaan, ustaz pun pasca kemerdekaan. Apakah beliau pada hari ini mencerminkan generasi pasca merdeka yang sebenarnya dipanggil sebagai generasi yang merdeka? Adakah beliau itu merdeka? Jadi silakan bro. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah soalan yang bagus.
Tapi saudara moderator perlu ingat saya ada extra 7 minit bonus. Okey, baik. Soalan yang bagus. Cuma saya nak sambung sikit daripada awal tadi sebab ada bonus 7 minit. Kepada beliau ni saya nak ada perkara yang perlu kita fikirkan bila kita hidup bernegara ini, especially lebih-lebih lagi di Malaysia. Pertama sekali dalam konteks yang mana bila kita lihat ada pelbagai bangsa, ada belia yang bangsa India, Cina, Kadazan, Iban dan sebagainya. Satu perkara yang kita kena ingat, pertama sekali dekat Malaysia ni kita kena sangat-sangat bersyukur. Walaupun satu kebenaran yang kita, especially yang bukan bangsa Melayu ni lah, yang perlu kita akui, keturunan kita ini adalah keturunan yang datang daripada luar. Namun saya nak betulkan sedikit. Yang datang daripada luar ni siapa tuan-tuan? Datuk nenek moyang saya. Saya datang daripada luar ke? Saya daripada rumah. Saya datang daripada luar ke? Okey, sekarang macam ni. Kita boleh cakap terus terang tak? Boleh? Okey. Sekarang ni ada pihak yang mengatakan India, China dan sebagainya mereka adalah pendatang dan sebagainya. Bila kita lihat perkara itu, apakah benar mereka ini pendatang? Ya. Datuk nenek moyang saya depa tu pendatang. Tetapi adakah saya pendatang? Saya bukan pendatang, tuan-tuan. Saya adalah rakyat Malaysia yang lahir di Malaysia. Itu yang pertama. Jadi kepada mereka yang nak mengatakan pendatang itu, mereka perlu mengatakan datuk nenek moyang saya tu pergi cari kat kubur mereka, kata mereka itu adalah pendatang. Saya bukan pendatang. Ini negara saya. Saya pun cintakan negara ini. Dalam waktu yang sama juga, saya nak ingatkan bangsa saya dan juga bangsa rakan-rakan saya. Dalam waktu yang sama juga, kita perlu sangat-sangat bersyukur. Sebab apa tuan-tuan? Dekat Malaysia ini, orang Bumi Putra di sini, mereka tak buat dekat kita seperti mana yang negara-negara lain telah buat kepada pendatang-pendatang yang telah pergi kepada negara itu. Kalau kita lihat di Malaysia, hatta tidak seperti Indonesia pun, macam saya dah katakan sebelum ini. Mereka tidak boleh, identiti tidak boleh dikekalkan dan sebagainya. Dekat Malaysia ni dah kira cukup baik dah. Nak amalkan agama mereka pun boleh. Nak amalkan budaya mereka boleh. Cukup bagus. Sampai bagi pula buka sekolah mereka pula. Tak cukup bagi buka sekolah mereka, siap bagi funding lagi, government funding kepada mereka. Oh, saya sebut mereka macamlah bukan saya, no? Kan? Siap bagi funding dan sebagainya. So, kita mesti kena ada rasa bersyukur. Saya nak bagi satu cerita. Boleh, no? Ada 7 minit kan? Saya nak bagi satu cerita. Katalah kita ada satu rumah. Kemudian kita nampak ada orang susah, tak ada rumah dan sebagainya. Rumah kita besar. Kita bagi orang tu untuk tinggal di rumah kita. Rumah kita ada 3 bilik. Ada master bedroom dan ada 2 bedroom biasa. Jadi kita bagi tahu dengan dia, ni tak apa, saya tuan rumah, saya duduk dekat master bedroom lah. Hampa pergi duduk dekat bilik, lagi ada 2 lagi bilik. Mereka pun hidup dengan aman dan damai, tak ada masalah. Bila tiba pula anak-anak mereka punya zaman apa semua, anak-anak mereka pula duk tanya, oi, pasal apa dia tu boleh duduk dekat master bedroom, aku duduk dekat bilik, hak kecil. Problem bermula di situ. Sekarang ni orang yang bagi depa awal-awal duduk tu, dia baik tak? Memanglah tuan-tuan kata baik sebab itu adalah tuan-tuan. Kan? Tapi pada saya rasa depa dah cukup baik. Depa bagi tak duduk, bagi duduk dan sebagainya. Problem bermula dekat mana? Apabila mereka mempersoalkan perkara yang telah diberikan atas dasar kesian dan sebagainya yang telah mereka, hatta mereka kongsikan kewarganegaraan itu kepada orang-orang yang asalnya datang dari luar. Apakah masalah ini timbul disebabkan mereka? Tidak. Apakah mereka yang bawa orang-orang luar ini untuk datang kat sini? Orang Bumi Putra ke yang bawa orang-orang daripada India untuk kerja di estate?
Orang Melayu atau Bumiputera kah yang bawa Cina-Cina untuk kerja di Lombong? Tidak, siapa yang bawa? British bawa. Dan apabila British bawa, dia bagi kemerdekaan, dia tak nak keluar duit untuk hantar balik orang-orang ini balik ke negara dia. Kedekut nak? Bercakap terang tak? Kedekut sangat. Padahal harta negara ini mereka mentekad darah dan sapu semua harta negara ini, tapi mereka tak boleh keluarkan duit untuk hantar balik orang-orang yang telah mereka bawa. Mereka ini kuli siapa tuan-tuan? Mereka ini nenek moyang saya, mereka bukan kuli kepada orang Melayu, tetapi mereka adalah kuli kepada British. Tapi hari ini ada di kalangan mereka ini mengagungkan British melebihi daripada Malaysia itu sendiri. So dia mesti kena ada konsep bersyukur. Kalau problem datang daripada mana tuan-tuan? Apabila mereka mempersoalkan konstitusi yang telah dibina. Selama ini dengan perlembagaan yang ada dekat Malaysia ni, pernah tak kita ada masalah dengan perlembagaan ini? Nenek kita apa semua hidup aman damai, tak ada masalah. Bersatu padu. Perpaduan terjaga tak? Terjaga. Sebab apa? Sebab kita saling bertoleransi. Kita toleransi atas kebaikan yang mereka telah buat. Mereka pun bertoleransi atas masalah yang kita hadapi ketika itu dengan memberikan kedudukan di sini. Okey. Dalam konteks belia, bagaimana belia dia nak hidup bernegara dan sebagainya. Yang pertama sekali, belia perlu faham semua perkara ini. Yang kedua, dia perlu menjunjung dan mengagungkan rukun negara itu sendiri. Rukun negara yang pertama apa dia tuan-tuan? Kepercayaan kepada Tuhan. Maksud dia apa tuan-tuan? Etis tarik balik warga negara dia. So di Malaysia, etis tak ada. Etis, tahu etis tak tuan-tuan? Golongan yang tidak mempercayai Tuhan. Orang yang tak percaya Tuhan boleh duduk di Malaysia tak? Boleh ambil PR, jangan sebagai warga negara. Nak hidup sebagai warga negara di Malaysia, syarat pertama dia apa tuan-tuan? Mesti percaya kepada Tuhan. Yang kedua apa? Kesetiaan kepada raja dan negara. So sistem beraja itu perlu kita angkat. Yang kedua, kesetiaan itu perlu kita tunjuk kepada negara Malaysia tuan-tuan. Walaupun asalnya kita tahu daripada India ada, daripada China ada, daripada luar ada, tak kisah, hatta termasuk kalau orang Thai dan sebagainya pun. Tetapi apabila kita telah menjadi warga negara Malaysia, kesetiaan kita perlu ada kepada Malaysia, bukan kepada negara luar. Itu rukun yang kedua. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Ingat ke tak ni? Kedaulatan undang-undang. So undang-undang itu perlu kita ikuti. Kalau undang-undang Malaysia mengharamkan LGBT dan tak ada soal lain dah. Ada pula tiba-tiba datang golongan baru termasuk belia sendiri yang memperjuangkan kolonnya. Undang-undang Malaysia dah clear cut tidak memberi ruang kepada LGBT. Problem akan timbul bila mana tuan-tuan dah ada undang-undang, dah ada perlembagaan. Problem timbul apabila mereka nak cuba mencabar perlembagaan dan juga undang-undang yang ada. Dekat situ sebenarnya problem datang, dan disebabkan itulah tergugatnya keharmonian, disebabkan itulah perpaduan pun jadi goyang. Kalau semua orang hormati perkara yang dah ada, ikuti aturan yang telah ada problem tak? Sebab selama ini tak ada problem. Apabila selama ini tak ada problem, kenapa nak wujudkan problem lain? Di Malaysia, walaupun ada hak keistimewaan orang Bumiputera dan sebagainya, orang paling kaya di Malaysia siapa tuan-tuan? Bangsa bukan Bumiputera. Apakah itu masih tidak mencukupi? Sebab tu tadi saya sebut tentang bersyukur. Saya ni tuan-tuan, saya pernah pergi di India. Saya nak, boleh ambil masa sikit? 7 minit, okey. Saya ni tuan-tuan, saya tahu saya punya ancestor ataupun apa ancestor dalam bahasa Melayu, no? Saya punya apa? Salah silah, lebih kuranglah saya punya nenek moyang.
saya tahu nenek moyang saya daripada India, tapi dah lost contact. Saya tak tahu. Saya tahu Tamil Nadu, tapi saya tak tahu dekat mana. Saya tak tahu saudara saya dekat India siapa. Saya tak tahu, dah tak ada kontak dah. Dan masa first time saya nak pergi India tu tuan-tuan, hati punya seronok. Yalah, nak pergi, kononnya nak balik kampung, asal seronok ni, naik. Sampai di airport tuan-tuan, saya pergi dia punya toilet, pipe tak ada tuan-tuan. Sekarang dah okey lah, saya rasa sekarang dah okey. Tapi waktu saya pergi tu, pipe tak ada, dia pakai apa? Dan bahasa Tamil dia panggil sumber tau. Dia macam satu apa? Ni, kita kena tadah air, bawa cuci. Tadah air, berapa kali jenuh, letih sampai sakit tangan tu. Hak tu tak apa. Tetapi apabila saya melihat keadaan rakyat di sana tuan-tuan, saya rasa sangat bersyukur saya dilahirkan di Malaysia. Kalaulah saya dilahirkan di sana tuan-tuan, kemungkinan kemudahan-kemudahan yang ada di Malaysia ini mungkin saya tak dapat pun di sana tuan-tuan. Seperti mana saya bebas untuk buat perniagaan di sini dan sebagainya, kemungkinan kelebihan itu pun saya takkan dapat di sana. Tetapi masih ada orang lagi yang tidak bersyukur dengan apa yang mereka dapat di sini. Kadang-kadang saya fikir saya nak syorkan kepada kerajaan, siapa yang kau hajak sangat ni? Yang jenis yang tak bersyukur dengan negara Malaysia, yang masih lagi duk agungkan negara asal dia dan sebagainya, hantar dia pergi 3 bulan duduk di negara asal dia, baru dia tahu mana satu lebih bagus. Masa tu dia akan tahu hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lagi baik. Kadang-kadang ramai orang mereka tidak bersyukur kerana mereka tak pernah pergi pun kat sana dan mereka tak tahu pun keadaan di situ bagaimana. Disebabkan mereka tonton hanya televisyen hanya tunjuk benda yang bagus ya. So ini saya rasa kepada generasi baru mereka perlu bersyukur dengan perkara ini tuan-tuan. Saya rasa banyak kelebihan-kelebihan yang kita dapat, walaupun ada yang mengatakan adanya status Bumi Putera dan sebagainya, masih lagi kelebihan yang ada pada kita itu tidak ditarik. Orang-orang India, Cina boleh tak pergi sekolah tuan-tuan? Diberi tak pendidikan? Apakah hak pendidikan mereka disekat? Ataupun adakah orang Bumi Putera bila dia pergi sekolah dia kena bayar duit yuran begini. Bila orang Melayu pergi sekolah kebangsaan, dia perlu bayar yuran tak? Sekarang dah free dah kan? Tak perlu bayar. India, Cina, bangsa lain kena bayar tak? Free juga. Pergi hospital, kalau orang Bumi Putera bayar RM1, orang Cina, orang Melayu, kadazan, IBAN, apa saja pun tetap bayar RM1. Semua keperluan asas diberikan, masih lagi diberikan secara adil tuan-tuan. Apa lagi yang kita tak puas hati? Perpaduan itu tergugat disebabkan ketidakpuasan hati terhadap perkara yang telah diberikan secara berlebihan, hatta berlebihan kepada kita. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku. Sekian, itulah tadi perkongsian yang diberikan oleh Brother Zamri berkaitan dengan belia itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, peranan belia ni secara kesimpulannya, peranan belia ni amatlah besar tuan-tuan. Bukan sahaja belia ni hanya pi sekolah, pi universiti, study saja. Belia ni terlibat dalam pentadbiran negara, terlibat dalam segala aktiviti-aktiviti negara. Jadi belia ni bukan, kita bukan nak kata belia ni hanya ikut telunjuk saja. Belia ni bakal pemimpin. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu melihat belia itu sebagai satu produk yang perlu digilap, perlu ditambah baik kalau ada kurangnya dari segi kepimpinan, dari segi pendidikan dan sebagainya, dari segi agama. Jadi belia ni memainkan peranan yang sangatlah penting. Saya amatlah bersyukur
macam Brother Zamri kata dia bersyukur dilahirkan di Malaysia. Memang betul lah Malaysia ni terkenal dengan kehidupan yang harmoni. Sejak daripada kita merdeka lagi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai belia, sebagai warga emas, sebagai dewasa, orang dewasa, kita perlulah mengekalkan keharmonian negara tu. Kalau kita tak kekalkan keharmonian negara tu, siapa yang nak kekalkan? Adakah kita rela dijajah semula? Kita tak perlu tengok penjajahan tu bermula daripada negara luar, daripada kuasa-kuasa asing. Kadang-kadang negara itu boleh jatuh kerana rakyat dia sendiri. Kita boleh tengoklah banyak negara-negara jatuh kerana rakyat dia sendiri, kerana kepimpinan dia itu sendiri. Jadi kita sama-samalah, terutamanya para jemaah yang hadir pada malam ni, kita sama-samalah ambil segala manfaat yang dikongsikan oleh kedua orang panel yang cukup hebat ini. Jadi setakat itu sahaja forum kita pada malam ni. Sekarang dah pukul 9 lah. 1 minit lagi pukul 9. Jadi patut bagi pihak penganjur menjunjung setinggi kasih atas perkenan duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis berkenan berangkat ke forum pada malam ini. Ampun Tuanku. Terima kasih kepada para jemaah yang hadir. InsyaAllah selepas solat Isya sebentar lagi kita ada jamuan sikit. Ampun Tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.